Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. Ini dia berita panas sahabat-sahabat semua. Apabila rakyat Kelantan berang ya dengan kerajaan PAS yang dikatakan gagal habis ya mentadbir negeri ini. Ramai antara rakyat Kelantan hari ini bersuara ya berkaitan dengan isu-isu rakyat yang tidak mampu diselesaikan oleh parti PAS selama ya mereka memerintah. Lebih 30 tahun ya lebih mereka memerintah, tapi perkara ini tidak pernah pun menjadi keutamaan ataupun tidak pernah pun dapat diselesaikan oleh pimpinan-pimpinan daripada parti PAS ini. Sehingga akhirnya sahabat semua, rakyat berang, rakyat sudah marah. Tapi apakan daya, terimalah kenyataan itu kerana anda sendirilah yang memilih kerajaan yang dipimpin oleh parti PAS ini di negeri Kelantan maupun negeri Kedah, Terengganu, Perlis dan sebagainya. Jadi saya ingin kongsikan bersama dengan anda sahabat semua betapa marahnya rakyat Kelantan ini. Jadi tanpa buang masa, tapi sebelum itu jangan lupa untuk terus support Alright Nopa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Sembari kita baca bersama kenyataan media ini sahabat-sahabat semua yang menarik untuk kita kongsi bersama. Penduduk di Kelantan hilang sabar, anak enggan balik beraya jika isu air tidak selesai. Ini panas ini. Ini panas ini sahabat-sahabat semua. Jadi sekumpulan penduduk di Kuala Krai. Kuala Krai ini memang alih-alihnya pun dari Kelantan lah. Kebanyakannya memang semua dari Kelantan. PAS maksudnya daripada parti PAS. Ya, sekumpulan penduduk di Kuala Krai, Kelantan sudah hilang sabar dengan krisis air di daerah itu yang menghantui mereka sejak setahun lalu, ya, termasuk ketika Ramadan. Bila buat aduan baru dapat bekalan air sampai bila, itu persoalan yang dilontarkan oleh penduduk di Kampung Kemubu, Dabong, apabila penghuni di 50 buah rumah di sana terpaksa menyambut Ramadan tanpa bekalan tersebut, bekalan air. Jadi pengurusi Persatuan Warisan Anak Krai, Hamidi Hamzah berkata mereka sudah hilang sabar selepas menerima ugutan daripada anak-anak di perantauan yang enggan pulang beraya jika masalah gagal diselesaikan. Sekarang ini pun kami hidup dalam tekanan kerana air hanya akan keluar seminggu sekali, itu pun selepas aduan dibuat. Bayangkan dari tahun lepas, sebenarnya bukan dari tahun lepas, dari tahun-tahun sebelumnya, berapa banyak aduan yang kami terpaksa buat setiap kali mahukan air bersih. Sampai kami sudah pun muak untuk membuat aduan kerana masalah ini tidak pernah selesai, kata mereka ya, menurut dalam yang dipost oleh Sinar Harian. Lapor akhbar itu, penduduk kampung terpaksa bersusah payah memunggah air dari kawasan kejiranan berhampiran menggunakan botol bersengkang mata bermula jam 2 hingga 6 pagi untuk menada air, serta ada yang terpaksa mandi di sungai berhampiran. Hujung tahun lalu masih boleh bersabar sepada air hujan. Setiap kali hujan, penduduk akan menada air untuk digunakan bagi kegunaan harian seperti memasak, mandi dan mencuci air, katanya. Bagi Aziz Ibrahim, 72 tahun yang bekerja di kampung itu, berkata pada cuti tahun baru Cina baru-baru ini anak-anak dan cucu-cucu terpaksa lari ke lokasi lain kerana masalah air. Sekumpulan yang dinantikan sepatutnya kami boleh berkumpul beramai-ramai, tetapi bila air sedetik pun tidak keluar, siapa yang boleh tahan? Tidak lama lagi Syawal, katanya, saya dan isteri sudah gelisah, mungkin bukan memikirkan baju baru atau juara raya, tetapi memikirkan macam mana kami hendak kumpul air yang banyak bagi menyambut kepulangan anak-anak serta cucu, katanya. Dia memberitahu di kampung tersebut terdapat satu tangki besar yang sebelum ini boleh menampung keperluan semua penduduk, sehinggalah tangki tersebut terpaksa dikongsi bersama penduduk kampung Guak Catok dan masalah bekalan air bersih mulai berlaku. Tetapi yang lebih pelik, bila buat aduan elok air keluar, lepas tu jadi balik. Lepas tu buat aduan air keluar lagi. Begitulah rutin kami yang terpaksa kami lakukan. Sampai bila, katanya. Suri Rumah Halimah Mat Zain, 61 tahun berumur, memberitahu dia hanya mampu mencuci pakaian seminggu sekali. Menurutnya, malah setiap hari dia dan suami perlu berulang-alik menaiki motosikal membawa botol untuk memunggah air. Ujarnya, sepanjang Ramadan mereka mengalami kepenatan melampau serta sukar melakukan ibadah dengan sempurna kerana masalah air yang tidak dapat diselesaikan oleh kerajaan parti PAS ini. Kesian sangat sahabat-sahabat semua.
inilah ya, bagi saya terpaksalah rakyat Kelantan ini menerima seadanya, kerana yang memilih kerajaan hari ini bukannya rakyat dari Selangor, bukannya rakyat dari negeri Pulau Pinang, bukannya rakyat daripada negeri apalagi Johor, tetapi rakyat Kelantan itu sendiri yang mahukan pentadbiran yang dipimpin oleh Parti PAS di negeri Kelantan ini. Akhirnya inilah imbalan yang mereka dapat. Masalah air berlarutan, setiap kali ada perayaan, setiap tahun demi tahun, isu ini tidak pernah ataupun tidak dapat diselesaikan oleh oleh kerajaan yang dipimpin oleh Parti PAS, khususnya di negeri-negeri seperti Kelantan ini. Amat memalukan sahabat-sahabat semua. Dan sekali lagi, sebelum saya akhiri, satu perkara yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda. Apabila dikatakan pemimpin PAS beli like termasuk daripada negara Vietnam. Aduh, apa berlaku ni? Apa cerita ni sahabat-sahabat semua? Demi untuk mendapatkan like dan video maupun posting-posting yang mereka buat, mereka beli like daripada negara jiran. Ini sudah lawak ini. Jadi mari kita baca bersama kenyataan media ini yang sepetik daripada Harapan Daily. Menyatakan bahawa pemimpin PAS kantoi beli respon like termasuk dari Vietnam seperti yang didedahkan pengguna TikTok, iaitu Jiman Kenzo. Dia mendakwa ahli Dewan Undangan Negeri Ceka Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man banyak menerima tanah like dari negara itu, sekaligus menggambarkan terdesaknya timbalan Presiden PAS berkenaan. Untuk rekod, Tuan Ibrahim yang pernah menjadi Menteri Alam Sekitar dan Air semasa kerajaan Tebuk Atap pada masa ini juga merupakan ahli Parlimen Kubang Kerian di Kelantan. YB Dun Ceka ini terdesak sangat nak jadi MB Pahang, sampaikan like pun nak beli soalnya. Dia kalau like tu dari orang Indonesia tak pelik, nampak macam Malaysia lagi. Ini like dari Vietnam tempalaknya. Aduh, sehubungan itu dia mengingatkan bahawa jika tidak terkenal, buatlah cara tidak terkenal, kata ya warganet ini. Kalau 10 like tu biarkan je lah, takkanlah malu sangat. Ini malunya sebab banyak like, dia dari Vietnam. Jadi bila masa pula orang PAS ni tak pakai tudung, ya, ke pengundi-pengundi PAS ini duduk di Vietnam, ujarnya. Dalam nada sinis, dia juga menyarankan agar selepas ini cubalah bijak sedikit jika mahu guna trik, katanya. Lain kali kalau nak guna trik, pakai otak. Itulah orang tak terkenal, orang nak itulah katanya, orang nak terkenal, kau pun nak terkenal juga. Kau buat tu dapat manfaat tak? Rasanya tak dapat, sebab like dari Vietnam, katanya. Kalau like 1,000, kenalah seimbang dengan komen dan perkongsian. Ini komen pun 2 sendu lebih pas. Kalau sehari tak buat kelakar, tak bolehkah perlinya lagi? Itu dia. Jadi ini antara screenshot yang diposting oleh warga maya ini, supaya anda nampak sahabat semua. Nama-namanya pun dari Vietnam. Itu yang membuatkan kita agak confused tu. Adakah penyokong PAS ini berada di Vietnam, katanya lagi. Aduh, apa sudah jadi, apa sudah berlaku sehingga terdesaknya mereka, sehingga sanggup beli like ya daripada negara jiran. Itu antara kenyataan ya daripada warga maya ini. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Dan sekali lagi, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.